Okay, so semua dah ready. Alright, so kita pergi ke learning objective untuk hari ini. So hari ini kita akan belajar berkenaan dengan find value of spatial angles. Oh, lebah tepi. Minta maaf, iklan. Okay, so find value of spatial angles. Converting apa? Nanti kita akan tengok. Okay, nak tukarkan apa kepada apa. And then use calculator, solve trigo. Okay, so 3 benda ni lah insyaAllah kita akan sama-sama belajar dan fahamkan hari ini. Okay, kita pergi kepada find value of spatial angles. Okay, apa yang dimaksudkan dengan spatial angles? Spatial angles yang bila mana kita cari value dia tanpa menggunakan calculator. So inilah dia, find value without calculator. So hanya ada dua je, bukan dua, ada tiga angle yang kita tak perlu guna calculator untuk dapatkan value dia. Value of ratio lah, trigo ratio tu. Kita ada 30, kita ada 60, kita ada 45. Okey, sekarang ni kita ada dua segitiga yang perlu ingat. So segitiga yang pertama yang mengandungi angle 90 darjah. Okey, angle 90 darjah. Kat sini ya. Ni angle 90 darjah. Kalau sini 60, and kita tahu yang hasil tambah sudut dalaman segitiga adalah 180. So kalau sini 60, sini 90, sudah jadi 150, tambahlah baki dia 30. So segitiga ini hanya mengandungi 30 dengan 60. Maksudnya 30 dengan 60 saling berhubung kait. Okey, ini adalah segitiga yang mengandungi 45 dengan 45. So kalau 45 tambah 45, 90. So 90 baki dia adalah 90. So hasil tambah sudut dalaman adalah 180. Baik, cuba kita tekan calculator. Okey, tekan calculator. Kita ambil sin. Okey, sin, ingat lagi tak? Sin adalah soh, kan? Sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. Okey, so kita, let's say lah kita nak ambil 60. Let's say lah kita nak ambil 60. Okey, so kita letak sin 60. Okey, so kalau let's say lah kita tekan calculator sin 60, kita akan dapat, ya Allah besarnya nombor. Okey, nombor dia panjang kan. So kita abaikan dulu, kita ambil yang mudah sikit. Sebab kita nak, sebab apa? Sebab kita nak dapatkan panjang ni, panjang setiap sisi ni berapa. Okey, kita tukar. Let's say lah kita ambil 30. Okey, jom tekan sin 30. Awak dapat 0.5 ataupun 1/2. Okey, so 1/2. Dan kita tahu yang sin adalah soh, iaitu opposite over hypotenuse. So opposite over hypotenuse. So kita sekarang ni kita merujuk kepada sudut 30. So sudut 30 opposite dia adalah 1, hypotenuse dia adalah 2. So opposite 30 sini. So sini adalah 1 dan hypotenuse dia sini 2. So sekarang ni panjang tinggi kita ni macam mana kita nak tahu? So kita boleh pakai teorem Pythagoras. So bila kita tekan teorem Pythagoras, kita akan dapat ini adalah square root 3. Okey, square root 3. So saya bagi tahu siap-siap lah, senang. Kita nak jimat masa dekat sini. So kita just ingat, untuk 30 dengan 60, hypotenuse dia 2 dan panjang ni 1 dan tinggi dia square root 3. Okey, untuk 45 pula, let's say lah kita ambil okey, kalau untuk 45 dia sama panjang dengan sama tinggi. So dia akan jadi paling kecil lah. Kita ambil value paling kecil adalah 1. So kalau sini 1, sini 1. Okey, so kalau tinggi dengan panjang 1, so hypotenuse kita menggunakan teorem Pythagoras kita akan dapat square root 2. So benda ini fix,
benda ini kekal sepanjang hayat, dia takkan berubah pun. So ini adalah panjang dengan tinggi dengan hipotenus yang paling kecil. Okay, nilai yang paling kecil. Okay, so ingat tak kita ada proportion kan? So bila segitiga itu membesar, so dia still proportional juga. Panjang dia kalau 1, kalau membesar 3 kali ganda, semua bahagian akan darab dengan 3. Okay, so ingat dua benda ni. So bolehlah lukis dalam nota awak. So segitiga yang mengandungi 30 darjah dengan 60 darjah. So ini dia punya apa orang panggil, panjang, nilai panjang, nilai tinggi dengan nilai hipotenus. So ini untuk 45. Okay. Let's say lah tanya macam mana, kenapa kita nak ambil paling kecil 1, kenapa tak ambil paling kecil 2? Okey, untuk yang 45 ni lah, cuba kita tekan tangent 45. Tangent 45, dia tak mau pula keluar 4. Tangent 45 adalah 1. Nampak, tangent 45 adalah 1. So kita faham yang tangent 45, tangent adalah opposite over adjacent, opposite over adjacent. Tapi kita dapat tangent nilai dia 1. So sebenarnya dia adalah 1/1. Sebab apa sahaja bahagi 1, kita akan dapat balik nombor asal tu balik kan. Kalau 3 bagi 1, 3. 4 bagi 1, 4. So kalau tangent 45 nilai dia 1 saja. So bermaksud dia adalah 1 bahagi 1. So tak kisahlah kita pilih lah mana-mana 45 ni, sebab benda yang sama. So opposite dia 1, adjacent dia 1. So dia punya hypotenuse jadilah square root 2. Okay, so semua dah lukis. Sebab kita akan apply segitiga ni, okay, salah satu segitiga ni kepada soalan-soalan yang kita akan hadapi. Okay, jom. Soalan pertama, sin 45 tambah cos 45. Sin 45 plus cos 45, and find the value without using calculator. Okay, so merujuk pada segitiga awak tu, so awak tengoklah sin 45. So sin 45 adalah so opposite. Okay, opposite over hypotenuse. So 1 per square root 2. Okay, 1 per square root 2 tambah dengan cos 45. So cos 45, kita boleh pilih mana-mana 45. So cos 45 adalah adjacent over hypotenuse. So 1 per square root 2 juga. Okay, so memandangkan kita punya denominator sama, maka kita boleh operasikan bahagian atas. So kita akan dapat 1 tambah 1, 2. So 2 per square root 2. Habis, tu dah jawapan dia. Nampak tak? Tanpa menggunakan kalkulator, kita terus dapat jawapan trigo ratio dia. Okay, so basic kita teruskan lagi. Kalau ada soalan boleh mencelah. Okay, soalan B. 3 cos 30 darjah tolak 2 sin 60 degrees. So 3 cos 30 degrees ni bermaksud 3 darab. Okay, 3 darab cos 30 degrees minus 2 times sin 60 degrees. Jom kita buat satu per satu. Okay, dengan menggunakan segitiga yang awak dah lukis, tolong bagi tahu saya apa trigo ratio untuk cos 30. Cuba tengok kat segitiga yang awak lukis itu, awak tengok pada sudut 30, lepas tu awak tengok cos. Cos adalah adjacent over hypotenuse. Siapa yang belum lukis lagi? Ni segitiga dia. Ni 30. Okay, yang ni 30. So adjacent 30 yang ni square root 3. Okay, over hypotenuse per 2. So kita akan dapat square root 3 per 2. Tolak 2 darab sin 60.
So tengoklah dekat segitiga awak. Segitiga kita sin 60. So ini 60 kita sin. Sin adalah so opposite over hypotenuse. Opposite square root 3 over hypotenuse per 2. So benda yang sama jugalah, kan? Square root 3 per 2. Kemudian kita darablah 3 darab square root 3. So 3 square root 3. Jangan darab dalam, tak boleh darab dalam. Dia hanya boleh duduk bersebelahan je. Per 2 tolak 2 darab square root 3, 2 square root 3 per 2. So memandangkan kita ada denominator yang sama, okey, penyebut yang sama. And then dekat bahagian atas ni kita ada square root 3, square root 3. So kita andaikan square root 3 tu adalah huruf. So dia seolah-olah macam 3A tolak 2A. So kalau dalam algebra kita, kalau 3A tolak 2A, dia akan jadi 1A. So dia akan jadi 1 square root 3 per 2. Itulah jawapan dia. Tak nak letak 1 pun tak apa. So jawapan dia square root 3 per 2. Okey. Boleh saya teruskan? Cikgu, Ya, saya. kan 3 darab apa nama dia ni? Square root 3 over 2. Square root. Yang kenapa yang 2 tu tak sekali dengan darab dengan 3? Oh, sebab ini darab 3 ni adalah kan kita faham kalau nombor biasa 3, 4, 5 dia sebenarnya 3 per 1, 4 per 1. So kalau kita let's say lah nak bagi nampak yang ada per 1, so sebenarnya 3 atas darab atas, bawah darab bawah, tu je. So 3 darab dengan square root 3, 1 darab dengan 2. Dia tak boleh darab atas bawah. Faham. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jom kita teruskan lagi. Kita bagi tahap soalan tinggi sikit. So 3 tangent 30 darab 4 sin 60 tambah 4 sin 45. So kita buat satu persatu lah dalam ni. So 3 tangent 30. So kita tengoklah dekat segitiga kita. So tangent adalah opposite over adjacent. Kita tengok pada sudut 30 kita. So dapat apa? Cuba tengok segitiga awak. Tangent 30. Tengok dekat sudut 30. Lepas tu tangent. Kita ambil opposite dia apa? Over adjacent dia apa? So berapa awak dapat? Yang tangent 30. 1 over square root 3. Ya, betul. Okey, bagus. So 1 over square root 3. So kita dah settle lah satu bahagian. Lepas tu 4 pula. 4 sin 60. So pergi tengok dekat segitiga yang ada 60 degree. And then tengok sin. Sin apa dia? Sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite kepada 60 adalah apa? Square root 3. Lepas tu hypotenuse dia 2. Okay. So tambah 4 sin 45. So tengoklah segitiga yang kat 45 punya. So 45 awak boleh pilih mana-mana 45. So sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite kita adalah 1 per hypotenuse kita adalah square root 2. Okay. Kemudian kita darabkan 3 darab dengan 1 per square root 3. Kita akan dapat 3 per square root 3. Kemudian 4 darab dengan atas lah. 4 square root 3. Oh, kita boleh kecilkan, betul? Kita boleh kecilkan 4 dengan 2 ni. So 2, 1, sini akan jadi 2. So dia akan jadi So dia akan jadi 2 square root 3 tambah 4 darab 1. 4 tak boleh matikan dengan square root 2 maksudnya awak tak boleh matikan dengan 2 sebab 2 itu berada dalam square root. So jadi 4 per square root 2.
Kemudian kita permudahkan. So kita permudahkan yang 2 square root 3 ni, 2 square root 3 ni dia sebenarnya 2 square root 3 per 1. So atas darab atas, bawah darab bawah. So let's 3 darab 2 square root 3, so dia akan jadi 6 square root 3 per square root 3 tambah 4 per square root 2. So dekat 6 square root 3 per square root 3, kita boleh matikan square root 3. Dia seolah-olah 6A bahagi A. So boleh matikan A kita. So yang tinggal adalah 6 tambah 4 per square root 2. Biarkan jawapan macam ni sahaja. Habis. Sebab kita nak menunjukkan kita menggunakan jalan kerja tanpa guna kalkulator. Kalau awak tinggalkan jawapan dalam perpuluhan, maksudnya awak tengah menggunakan kalkulator. So tinggalkan jawapan macam ni, biarlah semua dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat. Okey. Ada apa-apa persoalan sebelum kita pergi ke learning objective yang kedua? So semua okey maksudnya awak just faham dan tahu tentang dua segitiga itu. Salah satu segitiga yang mengandungi 30 dengan 60, dan awak kena tahulah dia punya dia punya nilai panjang, nilai tinggi, nilai hipotenus. Let's say lah kalau awak lupa, so buat yang cara macam saya tadi mula-mula. Kita cuba tekan sin 30 berapa. So sin 30 adalah 1/2. So kita tahu sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite kita 1, hypotenuse kita 2. So kita tahulah panjang dia 1, hypotenuse dia 2. So tinggi ni kita boleh pakai teorem Pythagoras. Okay, kalau let's say lah tak hafal ataupun tak ingat, so boleh guna cara ni balik untuk nak dapatkan nilai panjang, tinggi dan hypotenuse. Okay, so dah settle untuk learning objective yang pertama. Let's proceed for the second objective. Convert degrees to minutes and vice versa. Okay, so dalam angle kita ada degree, kita ada minute, kita ada second. Dia macam jam juga. Jangan tak izin air je. Hello. Hello. Ya, tak keluar suara. Oh. Cuba. Hello. Okay. Yang ni 1 degree equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 second. Nampak? Sama je macam masa. Okay. So sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak convertkan degree kepada minute and second, ataupun daripada minute and second kepada degree. Sekejap, sikit. Satu lagi. Sorry. Okay. So 30.2 degree. Okay. 30.2 degree convert into minutes and second. Kalau ada second lah. Okay. Ini cara dia. First, kita asingkan. Dia macam jam lah. Kita asingkan kan. Jam dengan jam, minit dengan minit kan. So 30.2 ni sebenarnya dia adalah 30 tambah 0.2. Okay. 30 darjah tambah 0.2 darjah. Okay. So sebab apa kita kena asingkan? Sebab kita tahu yang satu macam ni, yang kita nak convert adalah bahagian perpuluhan. Sebab bahagian perpuluhan itu adalah minit kita. Sama juga macam contohlah jam kan, 1.15 jam. So kalau kita nak tukarkan kepada jam dengan minit, so kita asingkan 1 jam tambah
0.15 jam. So 0.15 jam ni lah kita darab 60 untuk dapatkan minit. So awak akan dapat 1 jam berapa minit kan. Okey. So jap keluarlah kamu pemadam. Tak nak keluar pemadam. Oh, okey, keluar. Next. Slow pula. Okey. So 30 darjah maintain 30 darjah. So yang 0.2 inilah kita convert kepada minit. So kita tahu 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. So kalau 0.2 darjah, so kita darablah 60. So 0.2 darab 60 minit. So kita akan dapat 30 darjah tambah apa? 12. Kan? Okay, 0.2 darab 60, 12 minit. So, nampak? Kalau let's say lah, nak tahu dia boleh convert lagi kepada second, dekat bahagian minit tu ada perpuluhan lagi. So, perpuluhan itu pun kita asingkan, kemudian darab lagi 60 untuk dapatkan second. So, memandangkan minit kita nombor bulat sahaja, 12. So, kita memandangkan dia tambahan. So, kita jangan pergi tambah pula 30 tambah 12, 42 tak. Kita just dekatkan sahaja. So, dia akan jadi 30 darjah 12 minit. Tu je jawapan dia. Okey, ini untuk degree kepada minit. Okey, so dah settle yang ni. Kemudian kita try kalau minit and second tukar kepada degree. Okey. So, kita tahu yang 43 darjah 30 minit. Kan macam ni tadi, macam sebab apa dia boleh rapat? Sebab dia adalah hasil tambah. Kan 30 darjah tambah 12 minit. So kita rapatkan sahaja. So sebab apa kita rapatkan sahaja? Sebab apa tak digabung? Sebab dia unit yang berbeza. Degree dengan minit tak sama. Okay, so kita asingkan lah. So 43 darjah tambah 30 minit. So 30 minit ni lah kita nak tukar kepada degree. So kalau tadi degree kepada minit darab 60. So minit kepada degree kita bahagi 60. So 43 degree plus 30 divided by 60. Okay, so awak tekanlah kalkulator. 30 bahagi 60. Awak akan dapat 0.5. Okay. So 43 darjah tambah 0.5 darjah. So sebabkan dia unit yang sama kan, degree and degree, kita boleh tambahkan. So tak perlu duduk sebelah-sebelah, tambahkan terus. So 43 tambah 0.5. So we will get 43.5 degrees. Itulah jawapan dia. Okay, so ini untuk minit kepada degree. So konsep ni sama je macam awak convert jam kepada minit. Okay, so kita teruskan lagi kepada soalan yang nak bagi nampak ada second. Ni second. Okay, so macam biasa kita asingkan dulu. So 42 darjah tambah 15 minit tambah 3 second. Okay, so kita convert yang 3 second dulu. So second kepada minit, lepas tu combinekan dengan minit, lepas tu minit tukar kepada degree, combinekan dengan degree. Okay, so 42 darjah tambah 15 minit tambah 3 bahagi 60. Okay, supaya nak dapatkan kepada minit. So 42 darjah tambah 15 minit tambah, so kita tekan lah. Satu benda 3 bahagi 60. So awak akan dapat 0.05. So awak akan dapat 0.05 minit. 0.05 minit. Okay, so awak tambahkan
So 42 darjah tambah 15.05 minit. Kemudian barulah kita convertkan kepada degree pula. So 42 degree plus 15.05 bahagi dengan 60. So jom kita tekan kalkulator sama-sama. So 15.05 bahagi dengan 60, kita akan dapat, panjangnya. So kalau panjang kita ambil sebabkan dalam degree kan nanti, so kita ambil 2 titik perpuluhan, so dia akan jadi 0.25. Cikgu kalau saya ambil panjang-panjang boleh tak? Boleh, tak jadi masalah pun, lagi panjang lagi bagus. Okay, so 42 darjah tambah 0.25 darjah. Sebab tadi daripada minit kita bahagi 60 tukar kepada degree. So kita tambahkan terus sebab unit sama. So 42.25 42.25 darjah. So kita nak check betul ke? Okay, cara nak check dia inilah kepada learning objective yang ketiga, cara menggunakan kalkulator. So 42, yang ni kita ambil simbol ni, nampak ni ada simbol kat sini, darjah, lepas tu tekan 15 minit, lepas tu tekan 3 second. Macam ni. So nanti dalam kalkulator akan dapat macam ni, 42 darjah 15 minit 3 second. Walaupun dia punya simbol ni nampak macam semua degree je kan, tapi sebenarnya dia adalah 42 darjah 15 minit 3 second. So awak tekan sama dengan, okay, dia akan dapat macam ni. So awak tekan yang ABC ni, tekan ABC ni, yeay, dapat 42.25, sama kan 42.250833 tadi tu, tapi kita ambil 2 titik perpuluhan, so dia akan jadi 42.25 sahaja darjah. Habis. Itulah cara conversion. Ada soalan sebelum kita proceed kepada cara menggunakan kalkulator pula? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah, bagus. Maknanya semua follow lah kan. Okey, so tercapailah objektif yang pertama, di mana awak kena kenal ataupun cara nak cari value of trigo ratio untuk special angle, yang kita ada 3 special angle iaitu 30, 45 and 60. So awak kena ingat lah yang 2 segitiga tu. Okay, jangan hafal, ingat je, sebab senang je nak ingat dia benda tu kan. Nak dapatkan panjang dengan tinggi dengan hypotenuse dia, awak boleh buat yang pakai kalkulator tadi tu. Okay, next. Apa yang next ni? Okay, sekarang ni kita nak belajar tekan kalkulator. So let's say lah soalan dia sin 42 darjah 15 minit 3 second. So kalau let's say lah dalam soalan objektif lah kan, soalan objektif, so awak nak tekan kalkulator, awak tekan sin, lepas tu 42 darjah 15 minit and 3 second, tekan sama dengan. So inilah awak punya trigo ratio, awak jawapan dia. So untuk trigo ratio, okay, kita ambil seelok-eloknya 4 titik perpuluhan. So jawapan dia 0.672, nampak ni kan, perpuluhan yang keempat ni sebelah dia 7, so kita bundarkan. So 6724. So 672 apa? Sebut 7 tapi tak tulis 7. Jap, slow. Okay, 6724. Itu je jawapan dia. So untuk ratio jangan pergi bubuh simbol pula. Okay, dia tak ada simbol. Trigo ratio tak ada simbol. Baik, kita buat lagi. Let's say lah
cos. Cos 73.5 darjah. So, berapa jawapan dia? So, awak tekan kalkulator. Cos ataupun cosine 73.5. Okey. Perlu tak nak letak darjah? So, kita tengok. Kalau let's say lah tak letak darjah, apa jadi? Okay, kita letak darjah dulu lah. Darjah. So, awak dapat 0.2840. 0.2840. Okey. Kalau let's say tak bubuh darjah, kita delete darjah tu. Sama tak jawapan dia? Sama. Okey. So 0.2840. So maksudnya kat sini kalkulator kita dah settingkan kalau kita main dengan trigo ratio, kalau kita letak cos ke sin ke tangent, nombor yang kita masukkan itu memang nombor dah dalam degree dah. Okey. Kalau awak perasan nampak ni ada huruf D kat atas ni. Huruf D kat atas ni adalah degree. Sebab nanti awak akan belajar waktu form 4 nanti dekat MMAT, degree tukar kepada radian. Nanti radian lain pula. Radian ada dia punya simbol R dia kat sini. Tapi sekarang ni dalam kalkulator simbol D. So nombor apa-apa yang berkaitan dengan trigo ratio nanti awak masukkan cosine ke sin ke tangent, nombor itu adalah nombor dalam degree. So kalau awak nak letak degree pun boleh, tak nak letak degree pun boleh. Dia akan memberi jawapan yang sama. Okey. So itu sahaja. Habis untuk hari ni. Cukuplah kita mencapai 3 objektif.